Salam sejahtera. Jadi tadi kita telah belajar untuk penentuan nombor penoksidan. Jadi kenapa kita nak tentukan nombor penoksidan? Kerana berdasarkan perubahan nombor penoksidan, kita boleh tentukan proses apa? Kan bab ini berkaitan dengan apa? Penoksidan dan penurunan. Dan ini adalah cara keempat ataupun cara terakhir yang saya sendiri sangat suka guna cara ini. Kerana dia sangat senang. Di mana apabila nombor bertambah, dia adalah penoksidan. Senang saja. Nombor tambah, penoksidan. Untuk contoh-contoh seterusnya, saya suka guna nombor penoksidan. Saya akan gunakan nombor penoksidan untuk terangkan proses penoksidan dan penurunan. Cara ni saya paling suka. Elektron pening sikit lah sebenarnya. Okay? Yang ini saya suka. Nombor penoksidan, nombor bertambah, penoksidan. Nombor menurun, tengok. Nombor berkurang, penurunan. Sangat senang yang ini. Okay? Konsep asas, cikgu sudah terangkan. Okay, jadi kita tengok satu contoh, senang saja. Okay, pertama, carbon, C. Apakah nombor penoksidan dia? Bersorangan, lonely, ingat dia adalah kosong. O2, walaupun ada dua, tapi dia lonely. Lonely, tak ada kahwin, tak ada cincin. Jadi nombor penoksidan dia adalah kosong juga. Boleh? Ini selalunya belajar salah. Yang ini dia berkahwin. C, dia berkahwin dengan O, maka dia bercinta ada cincin. Jadi ada nombor penoksidan dia. Okay, untuk O ini adalah negatif 2, O2 negatif. Manakala nombor penoksidan karbon adalah positif 4. Okay? Okay, jadi kita tengok perubahan nombor. Mula-mula karbon dia kosong. Telah menjadi positif 4. Nombor bertambah. Senang. Nombor bertambah. Jadi dia penoksidan. Okay, penerangan dia. Bahan yang dioksidakan adalah karbon. Kerana nombor penoksidan karbon adalah bertambah. Yang ini pun senang. Kosong menjadi negatif 2. Nombor menurun. Menurun, penurunan. Bahan nombor berkurang, jadi dia penurunan, turun. Bahan yang diturunkan adalah oksigen kerana nombor penoksidan dia berkurang dari kosong ke negatif 2. Okey, untuk ejen pula, ejen, jadi bahan yang diturunkan adalah oksigen, maka dia adalah ejen penoksidan. Kerana oksigen telah menoksidakan karbon. Dan ejen penurunan, bahan yang dioksidakan karbon, ini tak ada masalah. Karbon jadi dia menjadi ejen penurunan. Kerana dia turunkan siapa? Dia turunkan oksigen kepada dia menurunkan oksigen. Okey, jadi ini contoh ada aktiviti 1C, nanti kita buat latihan 1C dengan 1E dalam video yang seterusnya. Murid-murid buat latihan ini dalam buku latihan nanti. Okey, kita tengok satu lagi subtopik. Okey, dan ya. Sekejap Hello, 听到吗？ Hello, ini anak saya yang sentiasa kacau saya. Say hi to my student. Hello. Jadi mestilah bila tahun lepas cikgu menulis nama sepatian kimia, kadang-kadang kita ada, nampak tak, ada Roman ini, ada yang letak 2, ada yang tak payah letak 2 pula. Okey, kenapa? Kerana mengikut sistem IUPAC, international apa tak ingatlah. Okey, kalau logam itu mempunyai satu nombor penoksidan saja, kita tak payah letak Roman seperti ini. Okey, contoh Mg ini kita namakan dia magnesium nitrat saja. Kerana magnesium memang hanya ada satu nombor penoksidan saja, iaitu Mg2+. Tapi kalau untuk contohnya ferrum, dia mempunyai 2 nombor penoksidan. Sebagai contoh, Fe boleh positif, boleh Fe2+, boleh Fe3+. Jadi kita kena letak Roman di sini sebagai contoh. Untuk yang ini, 2 ini datang daripada suami dia Fe2+. Jadi dia dinamakan ferrum 2 nitrat. 2 ini adalah rujuk kepada nombor penoksidan dia. Yang ini nampak tak Fe3 di sini bukan? Jadi kita namakan dia ferrum 3 nitrat. Kenapa 3? Kerana nombor penoksidan dia adalah positif 3. Okey, di bawah ada beberapa contoh lagi dalam buku teks murid-murid. Sebagai contoh MnO2, nombor penoksidan mangan kalau kita kira dia adalah positif 4. Jadi mangkin ini kita namakan dia mangan 4 oksida. Masih ingat mangkin ini diguna di mana? Di dalam bab tingkatan 4 kadar tindak balas, hidrogen peroksida. Manakala yang ini kita selalu cakap kailan makanan 7. Kenapa ada 7? Kerana nombor penoksidaan mangan adalah positif 7. Nanti ada dalam nota kita buat sama-sama. Sama juga dengan kromium ini Cr ini
Chromium adalah Cr3+, Cr negatif, jadi Cr3+, jadi chromium positif. Nombor penoksidan chromium adalah positif 3. Jadi nama dia chromium 3 klorida. Okey, yang lain ini pun samalah. Kalium dichromate 6. Kenapa 6? Kerana chromium nombor penoksidan dia adalah positif 6. Okay. Jadi latihan 1E nanti kita buat dalam video seterusnya. Okey, baik, keluarkan nota, kita buat ringkasan sekejap. Okey, kita buat sekali lagi. Konsep utama. Okey, recap untuk topik ini. Jadi penoksidaan berlaku apabila nombor penoksidaan bertambah. Ingatlah, nombor bertambah penoksidaan. Nombor penoksidaan berkurang, dia penurunan. Okey, sebagai contoh yang ini. Nombor penoksidaan karbon kosong, betul, berseorangan. Nombor penoksidaan oksigen dalam O2 adalah kosong juga. Okey, dan lepas itu, untuk nombor penoksidaan karbon sebenarnya adalah positif 4. Kemudian untuk oksigen dia adalah negatif 2. Ini adalah nombor penoksidaan mereka. Kemudian kita bandingkan nombor, sangat senang. Saya sangat suka guna nombor penoksidaan. Karbon dengan karbon, oksigen dengan oksigen. Karbon kosong. Kosong, dia telah menjadi positif 4. Jadi nombor dia bertambah. Nombor dia bertambah, maka dia adalah bahan yang dioksidakan ataupun penoksidan. Okey, kita boleh tulis di sini. Bahan yang dioksidakan adalah karbon ataupun C. Okey, kenapa? Kerana nombor penoksidaan karbon bertambah. Kalau cantik, kita tuliskan apakah perubahan nombor dia. 0 ke positif 4. Ini lagi cantik. Jawapan macam ni lagi cantik. Mungkin ada 3 markah. Okey, lepas itu apakah bahan yang diturunkan? Jadi senang saja. O ini 0. Okey, jadi dia menjadi negatif 2. Nombor dia menurun. Nombor dia menurun, jadi dia penurunan. Jadi bahan yang diturunkan, kita boleh tulis oksigen ataupun kita boleh guna formula dia iaitu O negatif. Kenapa? Kerana nombor penoksidaan oksigen telah berkurang. Okey, lepas itu kalau cantik, kita tulis dia berkurang berapa? Dari 0 ke negatif 2. Cantik. Okey, jadi agen yang diturunkan oksigen, jadi agen dia adalah penurunan, dia agen penoksidan. Copy paste. Kemudian bahan yang dioksidakan adalah karbon, jadi dia adalah agen penurunan. Copy paste. Okey, selesai. Settle. Okey, lepas itu penamaan tadi. Jadi penamaan, kalau logam yang hanya mempunyai satu nombor penoksidaan, kita tak perlu meletak angka Roman. Sebagai contoh, magnesium nitrat, Mg2+, mesti Mg2+. Aluminium oksida, Al mesti 3 positif. Jadi tak payah letak Roman di sini. Natrium sulfate, Na mesti positif. Jadi tak payah letak bracket 1 di sini. Natrium sulfate, Na2SO4. Okey, untuk logam, selalunya unsur balihan ataupun logam lain yang mempunyai lebih dari satu nombor penoksidaan, kita kena letak nama seperti ini. Okey, contohnya ferrum 3 oksida. Kenapa? Kerana nombor penoksidaan untuk Fe di sini adalah, okey, ada dua cara kita boleh kira ataupun kita boleh bagi balik cincin dia. Fe 3 ni ambil balik. Jadi dia akan ambil balik cincin dia. Okey, menjadi F. Jadi ini adalah kita boleh ambil balik lah. Jadi Fe3+. Jadi ini 3 positif, nombor penoksidaan dia adalah 3 positif. Jadi ferrum 3. Yang ini kita perlu letak 3 di sini. 3. Okey, untuk ini sama juga. Fe ini sebenarnya 2+, kemudian O, minta maaf, O 2 negatif, tukar cincin, jadi Fe2. Jadi ini kita kena letak ferrum 2 kerana nombor penoksidaan dia adalah positif 2. Okey, yang ini adalah kenapa dia 7, kerana kita boleh buat kiraan.
Okey, jadi yang ini positif 1. Positif 1. Kemudian Mn ini mangan ini kita tak tahu, kita letak X. Kemudian okey, 4 darab dengan O negatif 2, negatif 2. Okey, dan sama dengan 0. Jadi, kita boleh selesai secara matematik. Kita dapat negatif 8 tambah 1, negatif 7, pindah kanan, positif 7. Jadi nampak tak positif 7 di sini? Mangan. Maka nama dia kalium manganat 7. 7 disebabkan oleh nombor penoksidaan di sini adalah 7. Dan akhir sekali, yang ini sama juga kaedah dia. Okey, kita boleh tentukan nombor penoksidaan untuk kromium. Jadi nama dia menjadi, itu sebabnya kita kena letak 6 di sini. Jadi kerana nombor penoksidaan dia nanti mesti positif 6. Okey, jom kita cuba 2x. Minta maaf, K positif. 2 positif. Kemudian tambah 2x kerana CR kita tak tahu, ada 2 CR. Lepas itu tambah dengan 7O. 7 darab dengan negatif 2 sama dengan 0. Tak ada apa. Akhirnya ini dapat 2, yang ini 2x. Lepas itu 14, 14. Jesus, 0. Selesai secara matematik, cikgu cepat sikit. Akhirnya yang ini murid-murid tekan kalkulator sendiri ya, akan jadi positif 6. Itu sebabnya kita letak kalium dichromate 6 di sini. Okey, baik. Okey, habis. Jadi itu saja untuk penamaan mengikut sistem penamaan iPad. Okey. Jadi nanti buat latihan 1E, murid-murid akan lebih faham dalam video seterusnya. Okey, sekian, terima kasih.